Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kitab kita menggunakan kitab Idaman Penuntut jilid 1. Dan malam ni kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu sembahyang qasar dan jamak. Sembahyang qasar dan jamak. Kata pengarang rahimahullahu taala, qasar itu maknanya pendek dan jamak itu maknanya kumpul. Apabila kita musafir, tuan-tuan semua, antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala beri hadiah kepada orang yang musafir ini ialah kita boleh jamak dan kita boleh qasar, dengan syarat musafir kita lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah itu kiraan dahulu kala. Jadi dengan kiraan sekarang ada macam-macam pandangan ulama, kerana ada masing-masing kiraan mereka. Kerana yang ni kira macam ni, yang tu kira macam tu. Ada yang kata 81 km, ada yang kata 82 km, ada yang kata sampai 89, dan ada yang lebih pada tu 92 km dan sebagainya. Ini masalah perselisihan di kalangan ulama, sebab kiraan dahulu kala tidak ada kiraan yang standard. 2 marhalah. Marhalah tu macam mana jaraknya dan sebagainya. Itu tak ada masalah tuan-tuan semua. Tapi setakat yang saya jumpa, yang paling pendek sekali dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i ini 81. Ulama-ulama masa kini yang bermazhab Syafi'i, yang paling pendek yang dikira oleh mereka, saya jumpa 81. Hal lebih pada itu adalah 82, 86 pun ada, 89 pun ada. Jadi ala kulli hal, 81, kalau nak ambil yang pendek sekali, jaraknya 81. Nanti akan disebut nanti di belakang, insya-Allah. Itu sebagai muqaddimah. Jadi kalau kita musafir yang panjang, kata ulama ada 4 rukhsah, keringanan. Rukhsah ni mana keringanan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Yang pertama, kita boleh qasar semayang. Yang kedua, kita boleh jamak semayang antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isyak. Yang ketiga, tuan-tuan semua, kita boleh berbuka puasa di bulan Ramadan dengan syarat kita keluar daripada sempadan kawasan perumahan kita, kawasan perkampungan kita, sebelum daripada terbit fajar, sebelum masuk subuh. Boleh buka puasa. Dan yang keempat, orang yang musafir, safar yang panjang ini, dia boleh sapu atas khuf. Sapu atas khuf, sapu atas kasut ni. Kalau tak nak basuh kaki, ambil wudu, selama 3 hari 3 malam. Bersamaan dengan 72 jam. 72 jam. Itu keringanan yang Allah Ta'ala beri kepada kita bila kita musafir panjang. Jadi malam ni kita nak bahaskan 2, iaitu jamak qasar. Buka puasa bulan Ramadan, tak sampai lagi bab dia. Sapu atas khuf, dah lepas dah dulu. Jadi bila kita belajar malam ni, dah ada 3 dah. 1 baki, nanti sampai bab puasa nanti akan disebut, insya-Allah. Jadi qasar itu maknanya pendek. Maksudnya kita pendekkan semayang yang 4 rakaat jadi 2. Qasar nama dia. Jamak itu maknanya kumpul. Kumpul maknanya semayang maghrib kumpul dengan isyak. Dalam mana-mana waktu. Dalam waktu isyak, panggil jamak takdim. Kalau dalam waktu isyak, panggil jamak takhir. Kalau dalam waktu maghrib, panggil jamak takdim. Zuhur dengan asar, kumpul 2 tu. Himpun ataupun kumpul. Kalau kumpul dalam waktu zuhur, panggil jamak takdim. Takdim ke depan. Kalau kumpul dalam waktu asar, panggil jamak takhir. Takhir ni ke belakang. Itu maknanya. Jadi dua-dua ni boleh. Sama ada kita nak buat qasar saja, semayang zuhur dalam waktunya, tapi 2 rakaat. Semayang asar dalam waktu dia, tapi 2 rakaat. Mana kita qasar saja. Boleh? Ataupun kita jamak saja.
Iaitu semayang zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat. Jamak takdim atau jamak takhir, tak qasar. Boleh juga. Isyak dengan maghrib pun sama. Kita semayang maghrib dan isyak jamak saja. Isyak tak qasar. Isyak 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tapi semayang jamak takdim ke jamak takhir, tak ada masalah. Kita nak qasar saja pun boleh, nak jamak saja pun boleh, dan kebanyakan orang buat dua-dua, jamak dan qasar. Itu majoriti kita lah tuan-tuan semua. Ke ada tuan-tuan semua jenis qasar saja? Jaranglah kita buat dua-dua terus. Sebab apa? Sebab dah senang ambil dua-dua. Tapi misal katalah orang tu dia tak nak, boleh, tak ada masalah. Dia kata aku tak nak jamak, aku nak qasar saja, boleh. Dia kata aku tak nak qasar, aku nak jamak saja, boleh. Dan buat dua-dua pun tak ada masalah. Ataupun satu semayang jamak, satu semayang qasar, satu semayang tak qasar. Misalnya semayang hari Jumaat. Tuan-tuan nak balik kampung, nak balik ke Johor misal kata, hari Jumaat. Tuan-tuan singgah kat tengah jalan, semayang Jumaat. Semayang Jumaat ni 2 rakaat tamam, tak qasar ni. Tak qasar. Sebab dia cukup-cukup 2 rakaat. Dia bukan pendek, dia memang asal dia 2 rakaat. Jadi Jumaat kita semayang tak qasar. Lepas pada semayang Jumaat habis, kita bangun semayang zuhur. Jamak takdim. Antara Jumaat dengan asar, bukan zuhur. Antara semayang Jumaat dengan asar. Habis saja semayang Jumaat, kita pun bangun semayang asar 2 rakaat. Maknanya satu semayang tak qasar, satu semayang qasar. Boleh juga. Habis bukan maknanya dua-dua mesti qasar. Sama juga antara maghrib dengan isyak. Maghrib tu tak qasar, sebab 3 rakaat. Isyak qasar 2 rakaat. Ataupun antara zuhur dengan asar. Zuhur buat 4, pasal ikut semayang jemaah. Bila kita ikut tu imam, tak boleh qasar. Kita pun semayang bersama dengan imam dalam masjid 4 rakaat. Habis tu imam bagi salam, kita pun bangun semayang asar kerana jamak takdim, buat 2. Zuhur 4, asar 2. Boleh juga. Tidak semestinya dua-dua kena qasar. Jadi kena faham masalah ni. Jadi ramai juga yang keliru. Dia ingat bila jamak kena qasar. Kalau tak qasar tak boleh jamak dan sebagainya. Dia 2 bab yang berbeza. Boleh kita pilih salah satu, boleh kita buat kedua-duanya sekali. Bila disebut semayang qasar, maknanya semayang yang 4 rakaat dijadikan 2 sahaja. Dan bila disebut semayang jamak, maknanya semayang zuhur dikumpulkan dengan asar dan semayang maghrib dikumpulkan dengan isyak. Jadi semayang maghrib dan isyak digabungkan sekali. Semayang dalam waktu depan, yakni semayang dalam waktu maghrib, nama dia jamak takdim. Qaddama itu makna kedepankan. Kalau kumpul, semayang dalam waktu isyak kebelakangkan. Kebelakangkan ini dalam bahasa Arab dipanggil takhir. Jamak takhir. Kumpul ke belakang. Jamak kumpul, takhir ke belakang. Jamak kumpul, takdim ke depan. Macam tu. Ada sikit bahasanya. Ramai dah tahu ni, cuma bagi tahu sikit. Takut ada yang tak tahu lagi. Kedua-dua cara ini, yakni jamak dan qasar ni, ialah keringanan atau kemudahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya di dalam masa musafir. Kerana orang musafir itu di dalam kesusahan, dari itu diberi keringanan dan kemudahan. Sebab itu tuan-tuan semua, ulama Nabi SAW sebut, as-safaru qit'atan minal masyiqqah. As-safaru qit'atan minal masyaqqati. Musafir ini satu potong daripada kesusahan. Sebab orang musafir ini dia dalam kesusahan. Terutama sekali musafir zaman dahulu kala. Air pun tak berapa nak ada. Pakaian pun tak apa nak cukup, boleh bawa banyak. Makanan pun bukan senang macam sekarang. Sekarang tuan-tuan musafir balik Kedah contohnya. Sepanjang jalan tu, berapa R&R tuan-tuan jumpa?
Kalau tak jumpa R&R pun, kedai makan banyak. Kalau dulu-dulu macam orang Arab, musafir. Mana ada R&R? Mana ada kedai makan? Jadi kesusahan tu bagi orang musafir. Jadi asalnya, orang musafir ini berada dalam kesusahan. Payah itu, payah ini dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan semua, disyariatkan sembahyang jamak dan qasar kepada orang yang bermusafir. Jadi hari ini musafir dah tak susah. Adakah masih ada lagi jamak qasar? Ya, hukum tu tak berubah. Walaupun sebab tu dah orang kata dah berbeza, tetapi hukum tetap sama. Walaupun kata musafir dah tak susah, hukum jamak dan qasar tetap ada sampai ke hari kiamat. Walaupun sikit lagi musafir itu senang sesenangnya. Mungkin kita nak pergi ke Mekah, mungkin 3 jam je naik roket sampai tu ke Mekah. Tak ada masalah, hukum itu tak berubah. Walaupun sebab asalnya kerana kesusahan. Orang yang musafir dalam perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh ini iaitu jaraknya 81 km ataupun 82 km. Itu antara kiraan yang paling pendek. Jadi kalau kita nak pergi ke satu tempat yang jaraknya 82 km. Kalau sini kat mana tuan-tuan semua? 82 km ni dikira daripada sempadan kawasan tuan-tuan semua. Bukan daripada rumah. Baik. Kita misal macam ni. Tuan-tuan duduk dalam sempadan ni pak segi ni sempadan. Tuan-tuan rumah tuan-tuan dalam ni. Bukan ukur 82 daripada rumah tuan-tuan semua. Tuan-tuan nak pergi musafir ke Johor. Johor tahu dah jarak kan? Nak pergi musafir ke Port Dickson. Port Dickson ni dia atas, orang kata atas garisan. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Tengok tempat tuan-tuan pergi. Tuan-tuan pun buka Waze. Buka Waze daripada rumah tuan-tuan semua. Tengok-tengok 82 km. Cukup dia kata. Boleh jamak qasar. Tetapi, bila tuan-tuan berjalan keluar daripada sempadan, sini bawah apa? MPAJ ya? Majlis Pembandaran Ampang Jaya. Kan? Ada ulama yang kata kira ikut Majlis Pembandaran, mengikut kitab ni. Ada juga setengah-setengah ulama kata kira ikut Qaryah Masjid Al-Hidayah. Tak apalah, kita ikut kitab dulu. Nanti dia akan sebut Majlis Pembandaran. Jadi MPAJ punya sempadan kat mana? Katalah kat Flamingo. Katalah kot, kat Hotel Flamingo tu kan? Kat Ampang tu. Jadi, kita pun sampai situ, patutnya di situ baru kita kena tekan Waze. Set. Tekan, tengok tempat kita nak pergi, ke kawasan kita nak pergi tu. Tengok-tengok dia tulis 82. 82 cukup-cukup tuan-tuan semua. Jangan, kalau boleh lah, jangan jamak dan qasar. Sebab apa? Sebab kita kira 82 tu ke hotel kita nak pergi. Tetapi sempadan tu bukan dikira macam tu. Daripada sempadan kita ni sampai ke sempadan sana. Bukan ke betul-betul ke hotel tu. Mungkin hotel tu duduk kat tengah-tengah sempadan Majlis Pembandaran sana. 82 lah. Tapi kalau kira macam contoh ni kan. Ni sempadan Port Dickson, Majlis Pembandaran Port Dickson. Hotel ni duduk kat tengah ni. 82 di hotel tu. Tapi kalau kira di sempadan Majlis Pembandaran dia tu, mungkin 78 je. 4 kilo lagi jarak dia daripada sempadan tu ke hotel. Jadi kalau cukup-cukup macam tu, yang eloknya tuan-tuan semua, jangan jamak dan qasar. Sebab dia dikira daripada sempadan ke sempadan. Bukan daripada rumah kita ke tempat itu. Dia kira sempadan kawasan. Sebab kita dipanggil musafir apabila kita keluar daripada sempadan kawasan. Okey, baik. Jadi, perjalanan yang jauh, itu syarat yang pertama. Dengan tujuan yang diharuskan. Tujuan kita musafir itu tujuan yang halal, bukan yang haram. Yang diharuskan maknanya halal. Maksudnya,
kita keluar daripada rumah kita, nak berjalan ini, perjalanan kita ini dibenarkan oleh syarak. Walaupun perjalanan tu makruh. Makruh masih dalam kategori benar. Contoh perjalanan makruh macam mana? Kita nak pergi meniaga. Meniaga apa? Meniaga kain kafan. Meniaga kain kafan adalah perniagaan yang makruh. Bukan haram, makruh. Pasal apa makruh? Siapa meniaga kain kafan makruh, tuan-tuan semua? Sebab peniaga kain kafan, hari-hari dia duk fikir orang mati. Betul tak, tuan-tuan semua? Kalau tak ada orang mati, siapa? Ada tuan-tuan mari ke masjid pakai kain kafan? Tak kan? Siapa pakai kain kafan? Orang mati ya. Jadi dalam fikiran dia ni, tak ada orang mati pula hari ni. Jadi sebab itu makruh, tidak sampailah ke haram-haram. Itu makruh. Itu disebut oleh ulama. Jadi perniagaan itu adalah perniagaan yang makruh. Meniaga macam tu. Kita pun nak pergi meniaga kain kafan. Tak apa, boleh jamak qasar. Walaupun dia masih masuk dalam benda makruh, tetapi dia punya masih dalam kategori yang halal. Tapi kalau musafir yang haram, tak boleh jamak dan qasar. Misalnya yang haram macam mana? Kita keluar daripada rumah kita, nak pergi ke Kedah. Kan? Nak pergi ke Kedah. Baik, kenapa kita nak pergi ke Kedah? Saya nak pergi, Kedah tak lah. Nak pergi ni ke Hak Nyai. Nak pergi ke Hak Nyai. Kan? Pasal apa nak pergi ke Hak Nyai? Nak pergi berfoya-foya kat sana. Nak pergi cari perempuan kat sana. Keluar daripada rumah tu niat macam tu. Naiklah kereta. Sampai kat Tapah, berhenti. RN nak Tapah, semayang jamak dan qasar. Zuhur dengan asar. Nak pergi cari perempuan ni, semayang. Kan? Ni warak kan? Nakal. Tak boleh macam tu sebenarnya. Tapi tuan-tuan semua dah dia semayang. Semayangnya itu tidak sah. Semayangnya tidak sah. Dia mesti buat asal 4 rakaat dan dalam waktu. Tak boleh jamak, tak boleh qasar. Kalau dia buat macam tu, dia pun ingat, aku dulu masa muda rajin buat macam tu. Dia kena qada balik semayang tu. Dia kena buat semula. Semayang tu mesti buat 4 dan juga mesti dalam waktu, dah luar waktu dah. Kan? Mana kena qada buat semula semayang tu. Mesti kena buat 4. Semayang tu tak boleh diqasar. Pasal apa? Pasal tak cukup syarat. Musafir yang dia buat tu untuk pergi buat benda yang haram. Ataupun seorang isteri. Dia tak puas hati dengan isteri dia. Dia tak puas hati dengan suami dia. Dia keluar daripada rumah tanpa keizinan suami. Ini kena ingat perempuan ni keluar daripada rumah tak diberi keizinan oleh suami, hukum dia nusyus. Nusyus ni berdosa besar. Mesti kena minta izin suami, melainkan kerana darurat. Suami dia nak tembak dia ke, suami dia nak pukul dia ke, suami dia nak sembelih dia ke, baru boleh keluar daripada rumah. Ini suami dia nak menikah lain je, tak kira darurat. Contoh, ini contoh tuan-tuan semua. Jangan marah makcik-makcik semua. Ini contoh. Tak dikira sebagai darurat. Tak boleh lari balik ke rumah mak kita tanpa kebenaran suami. Bila kita keluar, kata Nabi SAW, la'anathal malaikatu. Malaikat melaknat. Hatta tarji'a, sehinggalah dia balik ke rumah suami dia. Itu hadis Nabi SAW. Jadi tak boleh. Jadi sekarang ni dia pun keluar daripada rumah suami dia. Keluar, sama nak balik ke Kedah, contoh mudah. Sampai kat RNR Tapah, dia pun berhenti. Semayang, jamak dan qasar. Dia semayang zuhur, 2 rakaat. Semayang asar, 2 rakaat. Jamak takhir ke, jamak takdim, tak kisah. Maka semayangnya itu tidak sah. Kenapa? Kerana dia melakukan musafir yang tidak diharuskan
oleh agama kita. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi, kiaslah. Nak pergi merompak ke, nak pergi apa tuan-tuan semua. Tak boleh macam tu. Tak boleh jamak dan qasar. Tapi kalau dia nak balik kampung. Dia nak balik kampung ke Kelantan katakan. Balik ke Kelantan pasal apa? Pasal nak ziarah mak ayah. Okey? Musafir yang diharuskan. Tapi tengah jalan tu, dia buat dosa. Tengah jalan tu bawa kereta mengumpat. Itu biasa tuan-tuan. Kalau tak mengumpat, mengantuk pula. Kalau mengumpat, dia hilang tu mengantuk. Cerita orang tuan-tuan. Sampai ke Kelantan tak sedar-sedar. Jadi dia tengah jalan tu, dia buat dosa. Dia mengumpat. Yang ni boleh jamak. Sebab dia buat musafir tu, bukan buat musafir kerana benda yang haram. Tujuan perjalanan dia tu nak balik tengok mak. Tapi dia buat dosa tengah jalan. Itu lain. Ni tujuan dia buat musafir. Tujuan apa? Tu. Dia biasa. Tadi tujuan musafir kerana nak melarikan diri daripada suami. Haram. Ini tujuan musafir kerana nak balik ziarah mak. Tapi di tengah jalan tu dia buat dosa. Kan? Tu. Tengok perempuan, mengumpat, minum arak ke apa ke. Itu semua tu haram. Tapi musafir yang dia buat tu bukan musafir yang haram. Cuma dia buat benda haram di tengah jalan. Itu lain. Dia memulakan perjalanan tu, tujuan perjalanan tu adalah tujuan yang harus. Itu beza situ Kena jelas itu. Kalau tak jelas yang ni, tuan-tuan semua, musafir ke mana-mana, jamak qasar. Padahal tak boleh. Sebab perjalanan tu yang haram. Ini banyak berlaku yang saya contoh ni, macam orang perempuan lah. Kan? Ataupun dia pergi outstation. Na'udzubillah min zalik. Suami dia tak benar dia keluar outstation kerja. Dari segi hukum, haram lah. Itu kita tak boleh nak pindah hukum Allah Ta'ala macam tu. Suami ada hak begitu. Walaupun kalau kita fikir, dah isteri kerja, dia nak pergi outstation, disuruh oleh pejabat, bagilah. Bukan nak pergi poya-poya. Tapi, kalau suami kata tak boleh, bermakna keluar itu adalah haram. Maka dia pun pergilah outstation mana-mana, dia tak boleh jamak dan qasar. Kemudian taubat itu dia dengan Allah Ta'ala dan minta maaf dengan suami kemudian lah. Tapi hak kita nak bincang ni semayang tu. Semayang tu tak sah. Hak dia buat dosa tu, itu dia kena minta ampun dengan Allah Ta'ala dan minta ampun dengan suami dia. Dengan tujuan yang diharuskan adalah diberi kemudahan. Yakni boleh memendekkan qasar sembahyang 4 rakaat, dijadikan 2 sahaja, iaitu sembahyang zuhur, asar dan isyak. Adapun maghrib dan subuh tidak diharuskan qasar kerana sudah pendek. Maghrib tak boleh qasar lah. Dia pun nak qasar macam mana? Takkan 1.5 pula. Habis intidah bagi salam. Siapa ni? Qasar maghrib. Tak boleh. Subuh pun tak boleh. Pasal dah pendek dah 2 rakaat dah. Nak pendek apa lagi? Perkataan musafir ini maknanya orang yang berdagang, dan perkataan safar itu maknanya dagang. Dalam bab ini saya menggunakan, kata pengarang, dia nak bagi kita satu istilah yang baru. Saya menggunakan perkataan safar kerana lebih tepat kehendaknya. Safar itu kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil adjektif, kata kerja. Orang yang buat perkara itu. Musafir itu orang yang buat perkara itu. Safar ini perjalanan. Macam riddah dengan murtad. Riddah perbuatan keluar daripada agama Islam. Orang yang keluar daripada agama Islam tu dipanggil murtad. Tapi kita orang Melayu panggil murtad belaka. Kalau awak buat macam ni, ini perbuatan murtad. Dia panggil sebenarnya betulnya perbuatan riddah. Orang yang buat benda tu dipanggil murtad. Perjalanan tu dipanggil safar. Orang saya yang berjalan tu, saya ni dipanggil musafir. Itu beza bahasa lah dari segi bahasa Arab. Tapi ala kuliah tak apalah tuan-tuan, kalau faham pun tak apalah. Cuma dia nak bagi tahu perkataan safar itulah yang tepat, perjalanan. Ada pemusafir itu orang, bukan perjalanan. Dikatakan perjalanan yang jauh itu
Sekarang dia akan sebut kepada kita apakah perjalanan yang jauh. Dikatakan perjalanan yang jauh itu ialah 2 marhalah. Iaitu dikira dengan jalan unta selama 2 hari. Yakni 2 siang atau 2 malam atau sehari semalam. Yakni 24 jam. Dengan membawa dagangan. Yakni membawa barang-barang berat di atas belakangnya. Jadi tuan-tuan semua, perjalanan apa benda 2 marhalah ni, dahulu-dahulu orang naik unta. Jadi naik unta, letak barang atas belakang unta, naik dengan dia sekali, berjalan dalam tempoh 24 jam, unta tu sampai ke mana? Dikira dengan masa berhenti, turun, rehat apa semualah. Jadi kita kata tak sampailah 24 jam, 23 jam kita kata. Sejam tu tempoh berhenti ataupun sejam setengah ke tempoh berhenti. 22 jam setengah jalan unta tu tadi, berapakah jarak yang dia boleh sampai? Itu maksud 2 marhalah. Itu yang jadi kira ulama tu beza-beza tu. Jadi ulama sekarang ambil unta ni, letak barang atas belakang, jalan. Dia pun jalan lah. Jalan. Dapatlah berapa minit, berapa meter. Ataupun 10 minit, berapa meter. Itu darat lah. Itu cara kiraan yang jadi 82, ada yang 81, ada yang 89. Lagu tu lah. Dia beza. Sebab apa? Sebab kiraan dulu macam tu dia kira. Dia tak ada standard. Perjalanan unta 24 jam. Unta berjalan 24 jam. Kan? Bukan 24 jam lah. Tolak. Tadi tolak makan, minum, berehat apa semua. Katalah 22 jam setengah. 1 jam setengah kan diambil untuk berehat, makan, minum dan sebagainya. 22 jam setengah berjalan untuk dapat jarak macam mana. Jadi bila tuan-tuan faham macam tu, tuan-tuan tak ada lah bergaduh. Kan? Kadang-kadang bergaduh. 82 lah ustaz aku kata. Ustaz aku kata 89. Oh, tak main ustaz engkau, ustaz aku, ustaz engkau, ustaz aku. Habis tuan-tuan semua. Sebenarnya masalah ni boleh berlaku. Nak pakai yang mana pun boleh. Kalau boleh. Ustaz ambil yang pendek sekali. Alah, sudah lah. Ikut lah. Masing-masing. Sebab ulama' dah kira. Tolong kira untuk kita. Cara kiranya macam tu lah. Kalau tuan-tuan nak kira sendiri pun boleh. Beli unta. Rajin kira beli unta. Start suruh berjalan. Boleh juga. Tapi bagi saya, ambil hak ulama' tolong kira adalah tak payah-payah apa kita. Jadi, itulah maksud 2 marhalah. Habis selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jika di kota, di bandar atau di kampung, di mana tempat seorang itu tinggal, sama ada watannya, iaitu tempat asalnya, ataupun bukan tempat asalnya, maka awal safarnya, kita dikira sebagai musafir. Bila permulaannya? Maka awal safarnya dikira dari mula keluar dari kota itu. Dulu-dulu negara ni dia ada kota. Kota tuan-tuan semua. Dia buat kota ni. Tuan-tuan tengok cerita perang lama-lama kan? Perang Mak Saleh apa semua tu. Dia ada kota. Sebab apa? Sebab untuk mempertahankan negara. Orang datang serang, tuan-tuan semua, dia tak boleh melepasi. Masuk istana ke apa semua, sebab ada kota. Nak lepas kota tu, tuan-tuan semua payah. Nak kena panjat apa semua. Tetapi apabila perang sudah berubah caranya, orang dah tak buat kota. Sebab buat kota tak ada faedah. Sekarang ni kalau buat kota pun macam contoh perang antara Palestin dengan Israel. Kalau buat kota pun tuan-tuan semua, tak ada faedah apa. Perang orang pakai drone je. Hantar drone pun jatuh bom. Kan? Hantar peluru, jet, ke atas je tuan-tuan semua. Tak main dah ke darat. Jadi sebab tu tidak ada lagi kota. Sebab tu orang dah tak start buat kota dah macam dulu. Dulu,
Semua negara ada kota. Kota Melaka. Kalau roboh kota Melaka. Papan di Jawa, apa dia? Pantu tu? Saya tak ingat dah. Melaka ada kota. Kota Melaka ada. Sebab untuk mempertahankan daripada musuh. Bila Portugis datang buat kota Famosa, kota. Kan ada kesan tu. Sikit tu, mana kota? Kerana untuk mempertahankan musuh datang. Jadi kalau negara atau kampung itu ada kota, kawasan tu ada kota macam tu, maka bilakah dia dikira sebagai musafir? Bila dia dipanggil musafir, dia dah boleh buat 4 perkara tadi. Boleh jamak, boleh qasar, boleh buka puasa, boleh sapu atau khuf 3 hari 3 malam. Bilakah dia dipanggil sebagai orang musafir? Bila dia melepasi kota. Jadi kalau rumah dia duduk tengah ni kota ni macam ni. Rumah di tengah ini, kalau dia keluar daripada rumah, dia belum lagi dipanggil musafir. Tak boleh buat 4 ni. Tak boleh jamak, tak boleh qasar, tak boleh apa. Bila dia pergi keluar daripada kota, lepas dia pintu kota, luar dinding kota ni, dia boleh terus semayang. Allahu Akbar, semayang jamak dan qasar. Bukan nak tunggu nanti sampai 81 kilo ni, tak. Kena faham? Bila dah nama musafir, bolehlah jamak qasar. Ada orang faham, kena lepas 81 dulu baru boleh jamak qasar. Itu salah faham. Itu jarak tempat yang kita nak pergi. Kita keluar daripada kota, kita nak pergi ke satu tempat, jaraknya lebih 82 kilo, maka kita boleh jamak dan qasar apabila kita dah dinamakan musafir. Bila kita nama musafir? Bila kita keluar daripada sempadan. Kalau negeri ataupun kampung kita tu ada kota, keluar daripada kota. Kalau orang, ulama sebut dalam kitab fiqh, kalau orang rumah dia ni di tepi kota ni sepadan kota ni, rumah dia sini, dia langkah keluar je boleh jamak qasar dah. Sebab dia nak kira keluar daripada sempadan. Kalau ada sini jauh baru boleh jamak dan qasar. Dan jarak tu pun kira daripada sempadan. Jadi dia kata, jika maka awal safarnya, awal dia dikira sebagai musafir, dikira daripada mula keluar dari kota. Dikira daripada mula keluar dari kota itu. Di negeri kita, ni dia buat contoh, negeri kita. Negeri kita di Malaysia ni tak ada kota. Walaupun ada nama Kota Baru, tapi kotanya tak ada. Banyak di Malaysia ni nama je, benda tak ada. Macam saya duduk kat Pasir Mas, tak ada mas pun. Pasir tu macam biasa itu semua. Kampung saya Gelam Mas, lagi tak ada Gelam Mas. Jadi Kota Baru, tak ada kota pun. Jadi apa kata dia? Di negeri kita sekarang ni, kata Ustaz Abdul Ghani ni, dia kata di negeri kita bolehlah dikira sebaik sahaja lepas daripada kawasan majlis perbandaran atau bandaran atau majlis tempatan. Ini pandangan dia lah. Jadi kalau pandangan kita kira ikut majlis perbandaran tuan-tuan semua lah. MPAJ, sempadan MPAJ kalau tuan-tuan semua. Saya duduk di Selayang, MPS. Keluar daripada sempadan MPS, baru boleh jamak. Sebab, kalau nak kira kota, tak jumpa kota. Nak kira parit pun tak jumpa parit. Nak kira tanah lapang pun susah hari ni. Mungkin tuan-tuan kalau nak pergi ke Port Dickson, kalau kira sempadan, ada ulama' yang sebut dalam kitab fiqh lama-lama, kitab Turas, antara cara kiraan sempadan, kalau tak ada kota, tak ada parit, tak ada apa, dikira dengan sempadan, kawasan kosong, lapang. Bila kita dah tinggal semua bangunan, dah lepas semua bangunan perkampungan tu, ada tanah lapang, situ baru kira keluar daripada kawasan. Jadi, kalau tuan-tuan nak pergi ke Port Dickson, mana nak jumpa kawasan lapang? Kat mana tuan-tuan semua, kalau ikut jalan ni? Kat Sepang tu. Nu Sepang tu boleh jamak qasar. Jauh lah tuan-tuan semua. Jadi sebab itu, ulama' masa kini,
Dia kira macam tu. Dia kata kerana negeri kita, negara kita dah berubah, penempatan pun dah berubah, tak ada macam dulu, sini setempat setumpuk, jauh pula setumpuk, dah. Orang buat bersambung-sambung rumah ni. Tak ada jenis jauh-jauh macam dulu dah. Sekarang perumahan bersambung-sambung. Dulu kan dia setumpuk sini, setumpuk situ, setumpuk situ. Jadi ulama kata ikut majlis pembandaran. Ini satu pandangan ulama. Ada juga ulama, tok guru kita yang kata ikut qaryah masjid. Macam tuan-tuan qaryah masjid Al-Hidayah Taman Melawati. Mana sempadannya? Keluar daripada sempadan qaryah, boleh dah jamak dan qasar. Tapi kalau keluar daripada rumah, itu tak ada ulama kata. Duduk di depan pagar rumah, sembahyang jamak qasar. Ataupun keluar sikit, sembahyang jamak qasar. Itu tak boleh. Ataupun di surau rumah, perumahan tuan-tuan semua, pun masih tak boleh. Sebab masih dalam kawasan sempadan. Keluar pada rumah, sembahyang jamak qasar di surau. Tapi surau tu di mana? Dalam kawasan perumahan kita. Tak boleh. Itu. Dan di kampung-kampung, jika ada parit atau sungai, dikira sebaik lepas parit atau sungai. Atau sempadan dikira dari sempadan, jika tiada dikira setelah habis kawasan perumahan. Ini ada juga sebut habis kawasan perumahan. Maksudnya habis dah rumah, ada tanah lapang. Situ baru kira sempadan. Jadi benda ni benda yang cerita lama-lama semua ni. Cerita fiqah yang ataupun suasana dulu kala. Kalau suasana kita di Kuala Lumpur ni, rasa susah. Kata guru saya daripada Yaman, dia pergi ke Jakarta. Jadi dia lalu kok jalan tu. Di Jakarta ni kan rumah rapat-rapat semua. Jadi ada orang tanya dia, bila nak start jamak? Jadi dia ulama Yaman ni dia ikut teks kitab Arab tuan-tuan semua. Jadi kitab Arab dia kira macam tu. Dia tak ada ikut sempadan negeri yang dibuat oleh sempadan perbandaran apa semua, dia tak pakai itu. Dia pakai kota, kata ada kota, parit, itu sebut tadi. Kata ada parit, tanah lapang. Tinggalkan kawasan perumahan, habis kawasan perumahan. Habis kawasan perumahan, ada tanah lapang. Situ baru dipanggil keluar sempadan. Jadi dia kata, dia lalu jauh tu. Dia kata tak boleh jamak. Di Jakarta ni tak ada tempat yang boleh jamak dan qasar. Sebabnya rumahnya bersambung. Tak ada yang putus, tak ada jarak, tak ada tempat yang lapang yang memisahkan. Saya pun tak pastilah kawasan mana. Tapi dia kata di Jakarta, dikira sampai habis Jakarta tu, dia kata habis semuanya adalah satu kawasan dan tak ada sempadan. Lagi selagi duduk dalam Jakarta tu, tak boleh nak jamak dan qasar. Saya pun tak pernah pergi Jakarta sampai habis. Pergi turun ke airport tu ya, tak berjalan satu Jakarta. Cuma itu yang disebutkan. Tapi kalau ikut kitab ni, dia kata boleh ikut sempadan daerah. Sempadan daerah ataupun sempadan majlis perbandaran. Jadi saya rasa inilah yang lebih senang sikit. Kalau tidak, tuan-tuan, jauh lah kita. Sepang tu, kalau nak pergi ke Johor, kan jumpa tempat lapang. Dan habislah safarnya, tamatlah musafirnya, apabila ia sampai ke watannya. Watan itu makna tempat tinggal tetap dia lah. Sebaik jejak ke kota atau kawasan bandaran, masa bertolak. Jadi apabila balik, ni sempadan, kita pun balik. Balik daripada musafir ni. Masuk je lepas pada sempadan, masuk kota ke apa tadi, habislah. Kita dah tak boleh jamak dan qasar. Kalau nak buat kat luar sempadan. Kalau dah lepas, dah tak boleh. Kita dah habis apa? Habis safar. Tamat safar kita. Perjalanan kita dah tamat apabila kita balik. Dah masuk sempadan. Bukan kita masuk rumah, masuk sempadan. Boleh? InsyaAllah. Jadi azan tadi. Kita azan dulu lah. Setakat dulu insyaAllah.